ni sebelum kita memulakan forum perdana Ehwal Islam yang bertajuk Muhasabah dalam Musibah. Kita mulakan forum kita dengan suratul Fatihah, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada baru-baru ininya negara kita dah setengah dia dari negeri kita khususnya di Selangor, kita ditimpa dengan suatu ujian yang besar. Antaranya ialah yang dinamakan banjir. Bila mana kita merujuk kepada kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang kita kena faham dalam perjalanan hidup kita ini, Allah Ta'ala meletakkan tujuan ataupun matlamat di mana Allah mencipta kita sebagai seorang manusia. Antara matlamat kehidupannya ialah disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ini di antaranya. Allah menyebut kepada kita bahawa wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada para malaikat memaklumkan bahawa Allah ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi ini, iaitu manusia yang bermula daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan antara ayat lain juga Allah menyebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini salah satu tujuannya. Dan tujuan yang ketiganya ialah kalau kita meneliti ayat-ayat Al-Quran di mana Allah menyebut sebagaimana apa yang dibaca oleh Tuan Imam kita tadi juga, dan kita boleh juga baca dalam surah Al-Mulk, satu surah yang kita mesti baca sebelum tidur. Di antara fadilatnya ialah Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita daripada azab kubur. Di mana ayat yang keduanya menjelaskan kepada kita allazi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala mencipta mati dan hidup dengan tujuannya dia ingin menguji kita. Siapakah di kalangan kita yang paling baik? Yang paling baik amalannya. Jadi salah satu daripada apa yang kita faham dalam seluruh perjalanan hidup kita, bermula Allah jadikan kita, Allah lahirkan kita atas muka dunia melalui perut ibu kita. Seterusnya Allah beri kekuatan membantu untuk kita terus hidup sehingga ke hari ini, ialah Allah Ta'ala nak menguji kita. Dan salah satu ujian yang kita lalui ialah ujian banjir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan masing-masing mungkin setengah-setengah tempat melalui dan merasai. Dan saya, ni mukadimah sikit sementara kita menunggu panel pertama. Kalau panel pertama sampai, kita soalannya untuk panel pertama dululah. Sebab Datuk Seri kita bagi soalan yang kedua walau bagaimanapun dah sampai, alhamdulillah. Jadi sambil-sambil itu saya mukadimah dulu tuan-tuan sekalian mukadimah dahulu. Jadi saya sendiri baru ni tuan-tuan sekalian melalui juga musibah banjir ni di satu tempat di Pulau Indah. Bila mana saya bertanya pada penduduk di situ, ada setengah mengatakan kami ustaz duduk dekat 70 tahun, 50 tahun dah paling-paling itu tak pernah berlaku banjir. Tiba-tiba baru-baru ni tuan-tuan dalam masa 2 jam, 3 jam, hampir kampung sekitar tu, nak kata tenggelam tidak jugalah, tapi semua terkena musibah banjir. Jadi ni di antara perkara yang kita kata kenapa, kalau kita tanya kenapa, salah satunya ayat tadilah. Allah Ta'ala lahirkan kita atas muka dunia, kita melalui sebuah kehidupan atas muka dunia, di bila mana kita diuji, maka memang dia termasuk salah satu daripada bentuk ujian yang kita kena lalui. Sebagaimana Tuan Imam kita baca tadi, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada panel pertama kita. Silakan. Beliau salat dulu insya-Allah. Jadi salah satu daripada perkara yang kalau kita bertanya lah kenapa begitu, kenapa begini, ini salah satu daripada tujuan Allah cipta kita. Sebagaimana Imam kita baca tadi ayat Quran tadi dalam suratul Baqarah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Siapa yang mengaji bahasa Arab dulu, huruf lam dengan nun tu dinamakan lam taukid, nun taukid. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, wallahu alam bagaimana? Sungguh-sungguh pasti kami akan menguji kamu. Mana setiap detik, setiap waktu yang kita lalui ini sebenarnya dalam ujian.
Maka banjir itu salah satu daripada ujian. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Maka bila mana begitu, tajuk pada malam ni menuntut kita di saat kita melalui ujian itu. Cuma dalam Al-Quran, ujian ini kadang-kadang disebut perkataan bala. Daripada walana bluwannakum, bala. Kadang-kadang disebut musibah. Juga imam kita baca tadi sekejap tadi, alladzina iza asabatkum musibah. Apabila di kalangan kamu ditimpa musibah. Maka tuan-tuan, apa sahaja perkataan, cuma ada orang bertanya juga pada kita, ustaz, saya ni geng surau. Saya ni geng masjid. Takkan saya kena uji juga? Sebab tu kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada dua istilah, antaranya ada dinamakan al-bala, itu lebih umum. Ada satu lagi disebut ibtila. Ibtila ni ialah orang-orang yang taat kepada Allah, ya, yang melaksanakan tuntutan perintah-perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah, tiba-tiba kena juga. Bahkan kadang-kadang kena tu lebih daripada orang lain. Kita tahu sekalian ya, itu disebut salah satunya ialah, sebab tu ulama-ulama membahagikan bala atau ujian itu kepada beberapa pembahagian. Ada pembahagian yang dinamakan dengan bala dengan makna ujian. Ada bala dengan makna teguran. Ada bala dengan makna azab. Jadi banjir baru ni kita lihat diri kita lah. Kalau diri kita beriman, bertakwa kepada Allah, mungkin itu ujian. Kenapa ujian? Allah nak mengangkat lagi keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Tapi kalau kita ni beriman pada Allah tapi mengumpat tak tinggal lagi kan? Kau dah lama dah tak mengumpat. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang mengumpat lagi, buat dosa lagi, mungkin itu teguran dari Allah. Tapi kalau manusia itu manusia munafik, manusia kufur kepada Allah, maka bala itu adalah suatu azab kepada mereka di dunia sebelum Allah mengazab mereka di akhirat. Itu tuan hadirin rahmat Allah sekalian ya. Atau kita teruskan dia takut bertukar moderator jadi panel pula ni, tak acil lah tuan-tuan sekalian, sebab saya sendiri pun sebenarnya berat nak menerima sebagai salah seorang yang terlibat dalam forum ni, tapi datang ni kerana pun ingin menerima ilmu. Ya, walau bagaimanapun saya rasa lebih baiklah kerana kita masanya tidak terlalu lama sangat. Ya, 1 jam diberi masa kepada kita. Jadi saya dengan ini ingin mengemukakan satu soalan lah kepada Datuk Seri Tuan Guru kita. Ya, antaranya ialah banjir ni adalah bencana alam yang paling kerap dan besar impak terhadap masyarakat kita. Kita lihat baru-baru ni tuan-tuan, di sungai Lui, seolah-olah macam tsunami. Subhanallah, kita pun tak mampu nak melihat. Tapi itulah antara perkara impak daripada banjir. Jadi oleh demikian, ia minta pada Datuk Seri Tuan Guru kita, bagaimana kasar melihat faktor banjir yang berlaku kali ini, yang kita rasa agak mengejut dan agak pelik, khususnya di Selangor dan seluruh Malaysia lah. Dipersilakan Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadil Ustaz Bakri, moderator pada malam ini, bahagia Fadil Ustaz Mak Dasuki. Kami ini sebenarnya sepupu belaka ni, tiga-tiga ni. Ya. Jadi forum malam ni forum 3 sepupu. Kalau masuk 4 pupu tu lain. Ya. Soalan yang ditanya ialah tentang isu banjir yang berlaku baru-baru ini pada pandangan kementerian. Banjir ini kali pertama ke berlaku atas dunia ni? Bukan. Dia bukan perkara pertama dan dia bukan perkara yang terlalu besar. Sejarah yang paling besar banjir zaman Nabi Nuh AS. Dan banjir berlaku sejak saya paling ingat, banjir yang paling besar negara kita ialah banjir Buah Merah tahun 1923. Saya tak ada lagi, tuan-tuan pun tak ada. Orang tua-tua cerita. Itu banjir yang paling besar sekali. Ya, segala kayu-kayu hutan belantara turun, bukit-bukit yang menyebabkan sebahagian besar sungai-sungai utama yang dulunya didiami oleh manusia terpaksa berpindah. Kemudian banjir yang saya ingat yang besar tahun 70, 71, ya, dan banjir baru-baru ini. Ya, dan apa yang berlaku sebenarnya banjir dan
termasuk berbagai ujian, cobaan-cobaan yang lain, ya, yang disebut sebagai suatu fenomena yang berlaku kepada dunia, kepada alam seluruhnya, merupakan suatu peringatan, ya, macam disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Bakti tadi, bahawa dia tidak dilihat kepada musibah, kepada benda, bukan pada banjir ke gempa bumi ke letusan gunung berapi ke, tapi dilihat siapa yang menerima. Sebab tu kadang-kadang yang menerima tu sebenarnya benda musibah tu sama aja. Semua kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Fitnah ni, bala bencana bila berlaku dia tak kena orang zalim saja, dia kena semua. Tapi di sisi Allah Ta'ala, di sisi kita orang beriman, ya, sudut yang kita lihat bukan bencana, tapi siapa yang menerima bencana. Ya, sebab tu beza. Ya, apakah bala Allah atau ujian Allah, atau merupakan satu yang Allah Ta'ala tipu ni kerana sesuatu sebab. Sebab Allah Ta'ala tak pernah buat kerja sia-sia. Rabbana ma khalaqta haza batila. Maha suci Allah, Allah tak pernah buat kerja sia-sia. Bila berlaku satu benda, mesti ada sebab-sebab tertentu. Ada sebab yang kita boleh kaji, ada sebab yang di luar kajian kita. Ya. Dari segi kementerian, kebetulan Jabatan Meteorologi ni bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Sebelum fenomena banjir baru ni berlaku, dipanggil ribut ataupun hujan kepala air di Yan, Kedah. Ya, dan dia kesannya pun besar dan ada kematian. Kalau ikut Jabatan Meteorologi, ya, kawasan yang akan ditimpa hujan tu bukan di Yan, ya, tapi di kawasan di Kulim, ya, kawasan Kulim. Kalau ikut jangkaan ramalan Jabatan Kaji Cuaca, ya, dan bukan satu fenomena yang sebagaimana berlaku di sama juga baru-baru ini pada 18 hari bulan, ya, laporan daripada, ya, kita ada satu pusat pemantau dunia di Hawaii di bawah Amerika Syarikat. Dia melaporkan tentang pergerakan taifun, taufan yang bermula pada Filipina, bergerak dan berakhir pada pukul 11 pagi. Selepas tu tak ada sebarang amaran akan berlakunya taufan. Mana dia berakhir pukul 11:30 berakhir. Ya. Tetapi berlaku benda di luar daripada apa yang dijangka awal. Ya, di mana tiba-tiba saya terbentuk suatu lorongan. Angin bergerak cross banjaran, ya, Khatulistiwa, banjaran Tiwangsa, dan membentuk suatu pertembungan dengan angin daripada Sumatera. Dan berlaku apa disebut sebagai tekanan rendah udara. Ya, bila kita buat turun rendah, berlaku tekanan rendah, maka semua awan yang berada sekitar tu akan berkumpul di satu kawasan. Dan itulah yang berlaku pada 18 dan 19 hari bulan. Ya. Sebab itu kadang-kadang dia, ya, betul lah, dia 5 rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk di mana sebenarnya ribut hujan nak turun. Itu jadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh ramal, kita boleh jangka. Sekarang macam-macam teknologi ada, tetapi boleh pastikah? Jawapan tidak. Sebab itu dikata ramalan. Ya. Kalau pasti tak sebut ramalan. Ya. Ramalan maknanya berdasarkan kajian, ya, kelajuan angin, pergerakan awan dan sebagainya, kadar keberatan awan, itu fenomena yang boleh dikaji. Macam kita bawa kereta lah. Bila traffic light depan tu kuning, kita boleh ramal, kita sempat tak sempat. Ya. Jadi, tetapi apa yang berlaku di luar daripada apa yang dijangka. Dan ini sebenarnya bukan perkara baru dan dalam sebarang ilmu pun. Sebab tu kita buat andaian, buat kajian, ya, supaya dengan itu kita boleh beri amaran. Sebelum hujan lebat turun, 16 kali amaran diberi bahawa hujan akan berlaku, ya, hujan lebat akan berlaku. Tetapi, ya, pada waktu itu kita menjangka bahawa dia berlaku hujan yang mungkin lebat pada biasa saja, tidak sebagaimana fenomena yang benar-benar berlaku. Ya, sebab itu kita dapati bila berlaku saja musibah tersebut dan masing-masing di luar daripada apa yang kita jangka.
Saya nak quotekan apa yang disebut oleh Fadil moderator tadi. Ya. Kawasan ni saya pernah pergi, dia kata kami pernah duduk sini 60 tahun tak pernah kena, 70 tahun tak pernah kena, 50 tahun kami duduk sini tak pernah kena. Apa maknanya? Maknanya 50 tahun tak pernah berlaku musibah. Apa yang berlaku? Ya. Kita sebagai orang beriman, kita akan melihat daripada dua sudut. Satu di sudut kacamata Islam, kacamata agama, kacamata Quran hadis Nabi SAW. Ya. Bila Nabi sebut dalam hadis, salah satulah, ada puluhan hadis Nabi SAW. Ya. Iza zaharna wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Bila zina dan riba telah berluasa dalam sebuah negara, maka negara itu menghalalkan, mengizinkan turunnya bala Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Satu musibah tidak akan berlaku melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana Allah Taala, Allah tidak pernah buat zalim pada manusia, tak ada kepentingan Allah buat zalim pada manusia. Maka sesuatu yang menimpa itu sebagai disebut sama ada satu amaran Allah Taala, teguran Allah, kerana mungkin kita jauh dengan Allah. Ya, mungkin kita melakukan maksiat pada Allah, durhaka pada Allah. Ini satu aspek dalam konteks kita orang Islam. Sebab Nabi kita harus terima hakikat bahawa Nabi tak pernah bohong, Allah tidak pernah bohong. Bahawa musibah berlaku di atas dosa manusia, di atas maksiat manusia. Dan itu yang berlaku pada semua umat-umat dulu. Firaun, kaum Namrud, kaum umat yang dahulu ditipu musibah kerana mereka durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditenggelamkan daripada perut bumi. Ya, ada yang mari banjir. Ya, ada yang diangkat macam kaum Nabi, dia benamkan dalam perut bumi. Ya, ada melalui gempa bumi. Ya, dan ada datang katak yang banyak, belalang yang banyak memakan tumbuhan, dan ada hujan darah daripada langit. Dan semua tu fenomena yang pernah dilalui oleh dunia sebenarnya. Sebab tu bagi dalam konteks kita, saya melihat itu aspek yang pertama. Yang kedua, dari sudut fizikal, ya, kita akui bahawa kita boleh buat benteng, kita boleh dalamkan sungai, kita boleh buat, ya, kita berjangka. Di Malaysia sekarang ni kita setengah-setengah kawasan kita buat 500 ARI, 150 ARI, 500 tahun. Dalam tempoh 50 tahun, banjir paling besar tahun berapa? Maka kita hadkan level tu. Katalah level kita kena tinggikan dia punya beban dia, ya, 10 kaki. Sebab itulah paling tinggi 10 kaki. Pada adatnya sungai tak akan limpah. Tapi siapa boleh jamin? Tiba-tiba baru ni sekarang kita buat RI untuk 200 tahun. Dengan berlaku musibah baru ni, ada tempat yang 100 tahun dan purata kita ambil 200 tahun. Maknanya kita jangka dalam tempoh 200 tahun dia boleh selamat pada adatnya. Tapi siapa boleh lawan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya suka melihat dalam konteks, ya, disebut tadi kementerian dalam sekitar ni, kebetulan JPS bawah kami, Jabatan Meteorologi pun bawah kita, ya, dan banyak agensi bawah kita. Ya, daripada awal sebelum berlaku kita boleh buat jangkaan-jangkaan melalui Jabatan Meteorologi. Bila berlaku musibah, maka kita kena selamatkan. Ada beberapa faktor yang kadang-kadang di luar kawalan. Contoh baru-baru ini, panjang sikit, bila kita paksa guna pam, sebab ada kawasan-kawasan yang parah kawasan tu lebih rendah daripada sungai, terpaksa pam keluar. Ya, dan kita paksa pam. Tetapi bila paras air lebih tinggi, ya, aliran elektrik bahaya penduduk, TMP terpaksa buat potongan. TMP terpaksa potong tenaga. Ya. Kalau tak potong, bahaya. Ya. Orang nak pergi selamat tu takut bahaya kejahatan elektrik. Tapi resikonya bila dia tamat elektrik, pam alih fungsi. Ya. Jadi itulah saling kait antara satu kes dengan kes yang lain. Ya. Jadi apapun kepada kita, ujian ni bukan saja untuk orang yang tipu musibah. Ujian kadang-kadang Allah uji itu untuk yang tak ditimpa musibah. Ya. Sebab tu, ya, susah senang sakit sebagainya ialah merupakan ujian daripada Allah Ta'ala kepada kita. Dengan itu kita diberi pahala oleh Allah. Dengan itu kita diampun dosa oleh Allah. Dengan itu kita akan diangkat darjat oleh Allah. Atau dengan itu
Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengganti lebih baik daripada kita, kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Itu pandangan yang diberikan oleh Tuan Guru Datuk Seri kita berkait dengan sudut pandang yang boleh kita fahami dari sudut pandangan kasar. Sebagaimana yang disebut tadi bahawa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita kena melihat dua sudut. Satu sudut hubungan kita dengan Allah sebagai seorang hamba, satu sudut dalam batas ikhtiar kita. Sebab tu Islam ini dia memberitahu pada kita, hidup kita ni ada dua yang kita kena faham. Satu dinamakan hidup al-hayah al-ikhtiyariyah. Hidup yang Allah bagi kita kemampuan ikhtiar, kemampuan usaha. Maka selagi mana kita mampu, kadar-kadar kemampuan kita untuk kita usaha melalui ramalan cuaca, melalui bantuan-bantuan dan segala apa yang kita boleh buat, kita juga kena faham satu sudut lagi dinamakan al-hayah al-ijbariyah. Hidup yang nak tak nak, suka tak suka, Allah akan uji kita dan ada waktu-waktunya kita tidak mampu untuk apa? Untuk melakukan usaha dan ikhtiar tadi. Bahkan kita menerima dengan redanya. Walau bagaimanapun redha tidaklah redha tanpa kita usaha dan ikhtiar. Alhamdulillah kita telah bersama dengan panel pertama kita pada malam ni. Ahlan wa sahlan Fadil Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani. Jadi insya-Allah soalan saya terus tanya kepada beliau, patutnya soalan ni soalan pertama, tapi dia jadi soalan yang kedua. Walau bagaimanapun moga Allah bagi kita faham supaya Al-Fadil Ustaz huraikan kepada kita apakah pengertian ujian dan musibah ini, dan adakah dia terhenti setakat kita memahami ujian dan musibah dan kita berbicara tentang ujian dan musibah tanpa kita kaitkan dengan muhasabah. Falyatafaddal mashkura. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, Allah sajalah yang mengetahui maknanya. Adakah manusia menyangka bahawa kami akan membiarkan mulut-mulut mereka menyebut kami telah beriman pada Allah, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sesungguhnya kami telah menguji umat-umat sebelum daripada mereka tersebut. Maka dengan ujian itu fala ya'lamannallahu allazina sadaqu. Allah tahulah siapa yang benar-benar beriman pada Allah. Wala ya'lamannal kadzibin. Dan Allah tahulah siapa yang dusta kepada Allah. Surah Al-Ankabut ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Terima kasih pada Al-Fadhil Tuan Guru kita Ustaz Nik Bakri, Al-Fadhil Tuan Guru kita Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, dan juga pengurusi dan ahliatan kuasa surau, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya kita bercakap dalam suasana kita diuji dengan ujian-ujian yang tak berhenti lagi pada kita saat ini. Ujian yang besar yang kita tak terjangka dalam pemikiran kita ialah ujian COVID. Yang kita tak jangka pun, COVID ni tak pernah terjadi lagi lah dalam sejarah yang disebut dengan sejarah dunia. Kemudian kita belum lagi habis ujian COVID tersebut, kita masih lagi dalam ujian musibah COVID ini. Allah jadikan ujian yang kedua yang besar juga, terutama di Malaysia kita ini, yang disebut dengan banjir yang berlaku. Dan Nana yakin di kalangan kita ni semua merasai ujian ini.
Tak ada orang yang tak terkena dengan ujian ini. Sebagaimana yang disebut oleh Tuan Guru Datuk Seri sebentar tadi, pada kita tentang mengenai ujian ini bukan hanya kena pada mereka saja, tetapi kepada yang tak kena tu pun sedang kena juga ujian dalam hidup kita. Lalu daripada sinilah kita kena jawab, musibah yang terjadi ini merupakan satu muhasabah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak perkenalkan dia kepada kita. Mudah yang kita nak kena faham pada diri kita ni, dalam hidup kita ni, kalaulah Allah tak kita, tak pukul kita, tak rotan kita, boleh jadi kita tak celik mata lagi. Tapi bila Allah buat sesuatu perkara ni, Allah nak suruh kita kenal. Kamu siapa, aku siapa. Allah nak bentukkan demikian. Supaya kita ni sentiasa hidup bergantung pada Allah. Dalam hidup kita ni, Allah dah ajar dah. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-51. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah sebut demikian. Sebut wahai Muhammad, lan yusibana, tak ada satu benda pun yang kena pada kami illa ma kataballahu lana. Kecuali memang Allah dah tulis dah kena pada diri kami. Sebagaimana yang disebut oleh Datuk Seri sebentar tadi kan. Gambaran bagaimana kita macam mana pun tak nak bagi kena hujan, tak nak kena ribut dan sebagainya. Tapi datang bertembung yang disebut dengan angin tu, yang menyebabkan turun juga hujan di kawasan tersebut. Maknanya kita ni usaha bagaimanapun, kerajaan besar mana pun, tak ada lagi kerajaan yang boleh menahan kekuasaan yang disebut dengan kekuasaan Allah. Ini satu cara tauhid. Nak timbulkan dalam diri kita ni keyakinan hidup bahawa kita ni hidup dalam keadaan dicipta oleh Allah dan Allah tu mencipta kita. Dan kita ni sudahnya kita akan dikembalikan pada Allah. Artinya para alim ulama disebut, bila kita kena musibah yang Allah jadikan musibah ataupun kita tak kena musibah, itu satu ilmu yang perlu kita ambil dan kita manfaatkan dalam hidup kita. Ilmu yang besar dalam hidup kita ni, misal contoh COVID. COVID ni kan, lama dah Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran bahayanya yang disebut dengan syaitan, bahaya jahatnya syaitan. Orang kita tak nampak bahaya jahatnya syaitan. Orang kita, dia tak rasa bahawa syaitan ni jadi bahaya. Tapi bila Allah jadikan COVID, kenapa orang kita jadi takut pula dengan COVID? COVID tak nampak, syaitan tak nampak. Dua-dua ni tak nampak. Dua-dua tak nampak. Tapi kenapa yang kepada COVID kita berjaga-jaga? Kita berjarak dengan COVID. Tapi dengan yang disebut dengan syaitan, kenapa kita tak berjaga-jaga? Kenapa kita tak sentiasa ingatkan dalam diri kita ni bahawa bahaya syaitan? COVID ni, bahaya-bahaya dia, kalau habis kemuncak lah, kena jahatnya COVID ni, kita kena COVID, kemuncak dia mati kita. Ini ujian dengan COVID. Tapi jahat syaitan, kemuncak dia masuk neraka kita. Tak cara Allah nak ajar pada kita. Banyak ilmu yang Allah nak ajar dalam ujian musibah yang Allah jadikan. Orang kita ni, kalau kita tak pakai face mask ni kan, ramai orang kita marah. Datang masjid, datang surau tak pakai face mask. Orang kita marah. Kenapa? Nanti berjangkit dengan orang lain. Nanti kena ada, senang akan terjadi yang disebut dengan apa dia? Pengudaraan ini akan berlaku kena pada orang lain pula. Tambah dengan Omicron ini pula. Tambah dengan Delta dan sebagainya yang ada ini sendiri. Yang menyebabkan orang kita kata, tolonglah vaksin, tolonglah pakai face mask, tolonglah minta supaya kita buat demikian. Tapi kenapa kalau orang tak tutup aurat, kita tak ada seorang pun yang marah? Orang tak tutup aurat kan? Kenapa kita tak marah? Kamu tak tutup aurat. Kamu tak ingat ke bahaya tak tutup aurat ni? Kenapa orang kita, bila orang kita buat maksiat, kita tak marah? Tak marah. Patutnya bila dia buat maksiat, dia mengundang yang disebut dengan musibah. Bila kita buat maksiat, tentu dah sebagaimana yang disebut oleh Datuk Seri sebentar tadi pada kita, Allah turunkan bala.
Dan jelas ayat dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-40. Allah sebut fakullan akhazna bizambi. Semua yang terjadi ini kerana dosa-dosa yang kamu buat. Allah sebut demikian. Benda yang terjadi dalam hidup kamu ni aku ambil daripada dosa. Dosa-dosa tu dipanggil umpan kepada turunnya musibah. Turunnya ujian dalam hidup kamu. Apa dia? Faminhum man arsalna alaihi hasibah. Ada di kalangan kami yang telah kami jadikan hujan batu jatuh di atas kami, mati bergelimpangan di kalangan kamu sebelum daripada ini. Wa minhum man akhadhatus sayhah. Allah sebut ada di kalangan kami yang kami telah rentakkan nyawa dia dengan petir-petir yang menyambar di kalangan tubuh badan mereka sehingga pecah gegendang telinga mereka tersebut. Wa minhum man khasafna fil ard. Ada di kalangan kami yang telah kami belahkan bumi, kemudian kami tenggelamkan mereka dalam muka bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan ada di kalangan kami yang telah kami gelombangkan air yang besar yang menyebabkan berlaku tsunami, mati bergelimpangan di kalangan kami. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah sebut Allah tak buat khianat pada mereka. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah guna aku sekali-kali tak buat khianat pada mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi mereka yang membiarkan diri mereka buat maksiat, buat zalim pada diri mereka sendiri yang mendatangkan musibah ini. Perhatian sekian, maknanya bila Allah bagi pada kita ni ujian dalam hidup, saya, kemudian moderator Datuk Seri, semua ni kena ujian. Tak ada orang yang tak kena ujian. Allah nak bagi ilmu. Ilmu apa yang Allah sedang nak bagi ilmu pada kita? Ilmu menyedarkan diri kita sebagai hamba dan nak ajar dia adalah pencipta. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah sebut demikian. Allah nak bagi ilmu yang besar dalam diri kita ini sendiri. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah jadikan musibah ini? Supaya bila kita ni kena musibah ni, kemuncak dia kita mati dengan musibah ini. Allah nak suruh kita ni bersih daripada dosa-dosa kita buat. Di saat mana kita mati dalam keadaan yang sudah terampun dosa-dosa kita. Kerana musibah ni kafarah dosa. Itu cara dalam hidup kita. Kita diajar demikian. Bila kena saja, apa saja, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, termasuk kamu terpijak duri. Bila kamu berjalan terpijak duri, tiba-tiba kamu mengadu, aduh, kamu sebut. Waktu tersebut Allah sedang hapuskan dosa kamu. Apatah lagi musibah dalam hidup ni banyak. Bukan kita nampak musibah banjir saja, tidak. Tetapi musibah kadang-kadang dalam kekeluargaan, berantakan dalam rumah tangga. Musibah dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni kadang-kadang rezeki kita tak sebanyak dahulu lagi. Musibah. Ni musibah kita lalui saat ini. Berubahnya, Allah nak tunjuk, berubahnya hati-hati sesama kita. Perhatikan perasaan tak? Sama-sama kita sekarang dah 2 tahun, berubah perasaan. Dulu, kita rapat dengan seseorang. Tetapi dalam masa 2 tahun, kita boleh jauh jarak di antara satu sama lain. Allah nak ajar, bukan banjir ini mengubah muka bumi saja, tidak. Tetapi dia sedang merenggangkan, mengubah suasana hidup seseorang. Kita dengan adik-beradik kita tak sama lagi dulu. Tak sama. Kita boleh rasa sebelum 2 tahun yang Allah jadikan ini, perubahan Allah sedang jadikan. Berubah sikap. Saling curiga mencurigai. Dulu kan kalau orang bersin, semua kita nak sebut Alhamdulillah. Sekarang cuba bersin depan kita. Semua pakat lari tak kena kena. Kenapa? Covid ini Covid. Nak sebenarnya gambaran berubah sikap kita, agama kita. Cuba tengok tulisan-tulisan dalam Facebook. Cuba tengok tulisan-tulisan dalam Instagram, dalam TikTok dan sebagainya. Berubah tak manusia? Berubah. Manusia sedang berubah. Telah berubah walaupun kita sebut ni norma-norma baru. Kita sebut akan hidup dengan suasana norma baru mula-mula dahulu. Allah nak suruh apa dia? Muhasabah sesama kita. Artinya bila Allah jadikan pada diri kita ni musibah dalam hidup, maka Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ilmu.
Allah nak memperkenalkan kepada kita. Allah nak kafarahkan dosa. Selain kita ke syurga. Yang paling utama lagi, sabarlah dengan setiap musibah yang kita kena. Jangan mengeluh. Tiap kali mana kita kena musibah ni, Allah ajar pada kita sabirin. Kabar gembiralah pada orang sabar. Kenapa? Apabila mereka alladzina iza asabatuhum musibah, ketika mana mereka diuji dengan musibah dalam hidup mereka, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan pada Allah kita kembali. Cuba tengok dalam kes banjir baru ni. Berapa ramai mulut-mulut yang tak boleh tahan kata-kata mereka. Berapa banyak ramai mulut-mulut yang sentiasa bersyukur di atas setiap ujian yang berlaku. Ini nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran Allah sedang memberi pada kita darjat-darjat dan nak membezakan di antara satu sama lain untuk memasukkan kita dalam syurga Allah. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah, ya, suatu pencerahan yang begitu sekali menyentuh semua sudut kehidupan kita dari sudut sebagai seorang yang Muslim, yang mukmin. Ya, muhasabah di sudut akidah kita, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahawa segala musibah yang berlaku ini Allah sudah berinteraksi dengan kita. Allah menyayangi kita untuk menyedarkan bahawa kita mesti kembali kepada Allah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, musibah dari segi hidup bersyariat. Ya, sebagaimana Datuk Seri sebut tadi, ada sebab. Ya, kenapa banjir, kenapa kemarau? Mungkin katanya wallahu alam lah. Ya, mengikut ilmu falak. Ya, kalau ilmu moden astronomi. Ya, ilmu falak mengatakan lepas banjir ada kemarau. Wallahu alam. Tapi walau bagaimanapun muhasabah yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Dasuki kita supaya kita kembali hidup bersyariat. Ya, selama mana ada di kalangan kita wal iazubillah masih hidup melanggar syariat, mungkin datang lagi ujian-ujian untuk Allah pastikan kita mesti tak nak suka tak suka kembali kepada Allah sebelum kembali dengan sebuah kematian. Ya, yang ketiganya ialah muhasabah di sini hidup berakhlak. Ya, akhlak kita dengan sesama kita, ya, akhlak kita dengan kekeluargaan, sistem kekeluargaan yang makin hari makin renggang. Memang kita terasa lah, ya. Terasa. Ya, subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey lagi ya. Saya ni jadi moderator, dia jadi serius. Sepatutnya panel yang serius ni moderator, serius ni dia tak jadi, tuan-tuan sekalian. Dia biasanya moderator yang orang panggil apa, menceriakan suasana. Tapi okey ya. Tapi dah nak muhasabah dia macam ni lah, tuan-tuan. Dia tak boleh sangat gembira sangat. Ya, muhasabah ni kalau boleh menangis. Ya, dan sepatutnya memang kita menangis di atas apa yang berlaku. Ya, menangis ni banyak bukan kerana menangis tu sedih sangat, tidak juga. Kadang-kadang menangis kerana gembira. Allah sedarkan dan insafkan kita. Ya, kalau Allah bagi kita terus senang, entah apa jadi pada diri kita. Jadi insya-Allah kita akan teruskan kepada persoalan kepada pengguru Datuk Seri kita. Insya-Allah soalan seterusnya minta kepada Datuk Seri, selain mesyuarat khas Parlimen pada 20 hari bulan Januari baru-baru ni, ya, untuk membahaskan isu banjir, apakah ya untuk menangani dan mengelak risiko banjir berulang lagi? Ini persoalan yang kita tak sama-sama kita dengar lah, ya. Secara zahirnya kita kadang-kadang kita manusia ni dia nak nampak fizikal. Ya, kalau cakap tentang Allah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tentang soalan Parlimen. Saya akan beri jawapan secara bertulis. Tuan-tuan sekalian, dari kacamata kita sebagai seorang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebelum saya menjawab soalan ini, bila sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala'an, siapakah di kalangan manusia yang paling hebat diuji oleh Allah Taala, ditimpa bala bencana, balaan, ya, ditimpa diuji oleh Allah. Apa kata Nabi SAW? Al-Anbiya, Nabi-Nabi lah yang paling hebat diuji oleh Allah. Summal amsal fal amsal, dan mereka yang mengikuti bersama-sama Nabi, begitulah yang seterusnya. Ujian sesuai dengan tahap iman dalam hadis yang lain. Ya, maka kan itu orang yang iman dia hebat, ujian lagi hebat. Ya. Dan Allah uji kita sesuai dengan tahap iman kita. Tetapi apa yang berlaku ialah bagaimana sikap kita berdepan dengan ujian. Bukan ujian itu. Saya nak kongsi pengalaman peribadi, walaupun banyak tempat saya sebut kisah ini.
Saya pergi ke kawasan saya di Kubang Krian, menziarahi seorang wanita, seorang makcik yang muzo. Saya masuk rumah dia, satu rumah yang miskin, orang susah. TV tak ada, sofa tak ada, hanya ada tikar mengkuang bawah, dan suami dia sedang koma di atas katil. Kita bagi katil, dia duduk katil, tak sedar. Koma, kena stroke. Saya pergi dekat dia, panggil nama apa semua, tak ada respon apalah. Doa sikit. Lepas tu saya duduk dekat isteri dia. Isteri dia terbaring atas lantai, ada tilam sikit. Isteri dia ni kena kecil manis, kena potong sebelah. Dan saya tanya dia, pakcik, kita cadang nak bagi katil ke dia, tapi dia tak nak. Dia kata payah katil, nak turun naik payah. Saya tanya macam mana makan-makan, dia kata alhamdulillah adalah rezeki. Siapa yang masak, yang suap makanan? Saya lah. Dia suap makanan ke suami dia. Alhamdulillah, kata dia. Saya tanya dia, macam mana urusan hari-hari nak pergi air? Alhamdulillah, kata dia. Bolehlah ngesok-ngesok pergi bilik air, bolehlah masak-masak. Saya tanya macam mana makan, beli-beli barang? Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya duduk kat dia, kata dalam sejam, setengah jam lebih lah. Berpuluh kali mulutnya mengucap alhamdulillah. Tak ada satu kali pun dia mengeluh tentang apa yang menimpa dia. Dan tak ada pula minta YB datang tak bawa apa-apa ke? Takkan tangan kosong? Tak ada. Minta pun tidak, tuan-tuan. Saya cakap dengan dia, sikit-sikit alhamdulillah, sikit-sikit alhamdulillah, sikit-sikit alhamdulillah. Kita tengok dia dengan apa yang dialami dia dengan suami dia, sepatutnya bila ialah wakil rakyat mari, dia kata saya ni susah hidup, suami saya koma, tak, sepatah tak sebut. Mulutnya diulang kalimah yang sama, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab tu saya kata yang penting bukan musibah, tapi bagaimana sikap kita berdepan dengan musibah. Maka sikap kita tu berbalik pada soal iman. Dia tak boleh lari daripada itu. Sebab manusia tak boleh berpura dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berlaku COVID positif, bila seorang kena positif, sikap dia berubah pasal apa? Sebab dia rasa penyakit ni boleh bawa kematian pada dia. Cuba dia kena kurak. Ataupun penyakit gatal. Dia lain. Jadi bila berlaku musibah di peringkat kementerian, balik pada soalan tadi, kita mengambil kira tentang usaha kerajaan, memang usaha nak minimalkan impak bencana. Kita tidak boleh menolak bencana. Itu bukan kuasa kita. Yang disebut tadi tu. Tak ada negara dunia yang boleh menolak bencana. Amerika walaupun negara maju, berapa banyak kes negara dia. Dengan ribut taupannya, dengan berbagai-bagai bencana berlaku negara dia. Sekarang COVID Amerika 1.3 juta sehari. 1.3 juta yang positif sehari. Tapi maknanya musibah kita tak boleh lah. Cuma apa yang boleh buat dalam konteks kerajaan, kita cuba minimalkan kesan dia. Sebab bila berlaku bencana baru-baru ini, bilion kerugian. Tapi boleh tak kita minimalkan? Kita jangka boleh dengan andaian. Kalau kita andaikan bahawa banjir naik 10 kaki, kita boleh buat dia punya untuk mengelak mengurangkan bencana kepada tahap tersebut. Mungkin ban kena tinggi 20 kaki supaya air tak limpah. Mana-mana tempat yang rendah kita pasang. Jadi di pihak kementerian, kita ambil kira dalam sampai tahun 2100 JPS mengandaikan membuat unjuran peruntukan lebih kurang 230 bilion ringgit. Apa khabar? Macam memang, tapi boleh jamin? No. Tapi kita boleh kurangkan. Contohnya sekarang kita perlu banyakkan takungan air supaya di kawasan yang biasa kena, sekurang-kurangnya ada tempat air nak lari ke mana. Sebab manusia dia kadang-kadang, bila Allah sebut Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un.
Ya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ya, bahawa ditimpa musibah, ya, berlaku kerosakan dan di lautan disebabkan ya, manusia duk fikir jalan dia lalu je, dia tak fikir jalan air nak lalu. Ya, disimin semua. Ya, menyebabkan air sepatut serat dalam bumi, air dia tak boleh serat dalam bumi. Ya, tanah yang sepatutnya jadi pond, jadi kawasan takungan, ditambus. Akhir air nak pergi ke mana? Ya, air ni, hujan sungai ni, waktu tak ada apa-apa, tu tengok dia mengalir tenang, dia cukup tenang. Saya pergi baru lepas banjir, tengok, Allah Rabbi, wahai sungai, tak sangka kamu baik, nampak bagus je. 2 hari lepas, sungai yang sama, sungai ni lah juga yang meranapkan semua rumah, semua bangunan. Ya. Sebab apa? Sebab manusia duk fikir dia mengubah struktur. Allah Ta'ala bila dibuat muka bumi ni tuan-tuan, ya, Allah sebab waktu al-mizan, Allah tak perimbangan. Allah tataraw fil mizan. Jangan ganggu perimbangan. Sekarang perimbangan bumi diganggu. Bila perimbangan bumi diganggu, maka fenomena bumi dah tak stabil. Dulu bukit, gunung ni Allah buat sebagai pengimbang supaya dia stabil. Tapi bila orang parah bukit, orang tambun semua tanah, hutan ditebang ikut suka hati, ya, dan fenomena kena terima hakikat. Allah kata Allah timpakan ini untuk kamu rasa apa yang kamu buat. Ya. Bukan kita nak menyekat pembangunan, tetapi kita kena lestarikan pembangunan. Kita tak boleh sekat penerbangan balak. Ya. Balak terbang tak apa. Ya. Sekarang ni seolah tak boleh terbang balak. Balak boleh terbang. Tak salah terbang balak. Ya. Dan kita ya, pantau supaya penerbangan mesti ikut hak yang dibenarkan, kaedah yang betul, lestarikan. Seluruh dunia terbang balak. Ya, mana ada negara yang tak balak? Negara maju dia tak ada balak dah. Ya. Sekarang balak dah jadi bala. Ya, pasal apa? Kerana tak ikut peraturan. Mungkin penerbangan kawasan zon penampan. Ya. Zon penampan di kawasan sepanjang sungai tak boleh terbang balak, tapi sekarang sapu sebagai contoh. Jadi bukan peraturan, tapi penguatkuasaan kepada peraturan. Dan manusia, ya, ketamakannya melampau. Hingga akhir dia tak impak kepada alam sekitar. Sekarang ni bila fenomena berlaku ni, tahun daripada revolusi perindustrian 1870 sampai tahun 2000, parah kepanasan dunia, suhu dunia naik 1.1 darjah Celsius. Dan menjelang tahun 2050, dunia tak boleh terima kepanasan 1.5 darjah Celsius. Sekarang ni ketakutan dunia takut naik 4 darjah Celsius sampai tahun 2050. Yang baru ni dibuat di persidangan di COP. Ya, 26 baru ni. Macam mana seluruh dunia? Pasal apa? Kalau naik 1.5, beberapa negara dunia akan tenggelam. Bandar-bandar akan tenggelam. Sebab pasal apa? Ais di kutub utara selatan akan cair dan parah air laut akan naik. Naik 3 kaki, berapa banyak bandar akan tenggelam. Ya, hakisan pantai luar biasa akan berlaku. Tak cukup dengan 100 bilion nak tampung. Ya. Dan ini fenomena yang sedang berlaku. Jadi akhirnya setiap negara kena bagi komitmen supaya pastikan kepanasan dunia dapat dikawal. Takut berapa? Takut naik 4 darjah Celsius. Neraka berapa darjah Celsius? Kerana manusia takut dengan fenomena alam. Ya. Sebab tu dia berkait. Dia mesti ada kaitan. Ya. Sebab tu Allah tataraw fil mizan. Allah Ta'ala beri amarah, jangan kamu ganggu perimbangan. Sekarang perimbangan muka bumi diganggu. Rosak tuan-tuan. Ya. Akhirnya kita paksa buat, Malaysia insya-Allah kita letak sasaran net zero kita 2050. Net zero apa dia? Pelepasan karbon dan bahan-bahan gas-gas yang menyebabkan kepanasan, ya, di greenhouse gas ni, ya, kita pantau supaya kita boleh offset. Katalah kita keluar kepanasan karbon kita buat keluar katalah 2 juta tan setahun, nak serap dengan apa dia? Alhamdulillah kita masih ada hutan. Hutan menyerap karbon. Ya, dan kita masih lagi terpaksa buat mitigasi. Sekarang ni lampu-lampu ni. Lampu kena tukar lampu LED supaya jimat elektrik. Sebab bila kos elektrik meningkat, maka dia akan menyebabkan pelepasan karbon lebih tinggi.
Kita kena tukar semua loji-loji arang batu yang ada hari ni 40%. Kena keluar pada gas. Tapi kesannya apa dia? Arang batu murah. Tuan-tuan bayar tarikh elektrik yang rendah sebab arang batu murah. Bila kita tukar kepada gas, kita kena ready bahawa tarikh elektrik akan naik. Air kena jimat. Ya. Ada negeri 38 tahun tak pernah naik tarikh air. Sebagai contoh Pahang, 38 tahun tak pernah naik tarikh air. Bil air tuan-tuan berapa ringgit? RM50, RM40. Bil elektrik berapa ringgit? Tuan-tuan beli satu ni RM1. Kalau naik RM1 boleh tak air? Ya. Orang akan marah sebab orang tak nak bunyi naik. Tapi setiap hari kita sedang buat sesuatu benda yang menyebabkan bumi sudah hilang perimbangan. Jadi oleh kerana itu kita paksalah laksanakan berapa program, agenda. Ada yang tanggungjawab kerajaan. Dan insya-Allah akan datang ni tuan-tuan sekalian, ya. Orang yang menjaga ada kebun getah katalah contoh, dia boleh jual untuk penyerapan karbon. Ya, kebun getah dia. Kata dia 10 hektar. Ya. Pak cik tak pergi motong getah dah, tak pergi dah, jual karbon je. Duk goyang kaki, relax. Ya. Dan sekarang ni kita bergerak ke arah itu. Alhamdulillah kita bersama dengan Bursa Malaysia, kita nak pastikan urus niaga karbon ni menepati hukum syarak, tidak bercanggah dengan syarak, tak ada nilai-nilai yang bercanggah dengan syarak. Alhamdulillah kita buat peraturan dan kita bergerak ke arah peraturan tersebut. Jadi ceritanya panjang, ya, tentang tanggungjawab kementerian ni banyak benda yang terpaksa kita buat dan kita bersamalah. InsyaAllah. Ya, saya ucap terima kasih pada rakan-rakan yang turut terlibat dalam usaha kita, kempen kebersihan. 40% banjir kilat berlaku kerana sampah. 40%. Tuan-tuan tengok baru-baru ni. Bila sampah dibuang, tak plastik, dia akan tutup segala longkang. Bila sampah ni menutup longkang, air dia terpaksa dilawan. Dia akan tak boleh pergi, ni lagi ikut lain. Ya, sebab tu kita kena urus sampah di rumah kita lah. Ya, pastikan sampah, tangki septik kita keluar peraturan 2 tahun sekali kena kosongkan tangki septik. Ada rumah kita kadang sejak bina sampai sekarang tak pernah disedut pun. Tak pernah sedut. Saya kata mungkin tak banyak buang air kot. Ya. Ya. Hakikat sebenar apa dia? Dia dah mengalir keluar. Ya, wallahu alam, mudah-mudahan kita terima kasih banyak kerana fenomena tanggungjawab. Saya seronok pasal apa? Alam sekitar, bicara alam sekitar, betul-betul bicara soal perspektif Islam. Yang Allah sebut Quran, yang Nabi sebut hadis. Kita seronok sebab apa? Sebab memang itulah yang Allah Ta'ala garis pandu kepada kita. Wallahu alam. Alhamdulillah, ya, satu pencerahan yang begitu sekali menarik. Tuan-tuan sekalian, cuma saya dengar 2 kali ya Tuan Guru Datuk Seri kita ulang ya. Musibah tu satu perkara lagi ialah sikap kita dalam menerima musibah dan menangani musibah itu. Ya. Sebab kadang-kala di kalangan kita ni dia lebih mencari salah. Ni salah siapa? Betul ya? Ni salah kasar ke apa ni? Yang tidak besarkan longkang, yang tidak dalamkan sungai, yang tidak bagi ramalan cuaca yang tepat ke macam mana? Tuan-tuan ada tulis juga dalam Facebook ke macam mana? Ni siapa yang pegang kasar ni? Habis dah. Tambah-tambah Tuan Guru pula yang pegang kasar, subhanallah. Ini benda-benda begini tuan-tuan sekalian adalah Allah sedang melihat sikap kita terhadap musibah. Bukan sikap orang lain, sikap kita. Sebab tu dalam ayat Al-Quran surah Syura, ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Allah guna perkataan kum, antum. Apa sahaja musibah yang ditimpa ke atas kamu, bukan sebab aidihim, bukan sebab kerja-kerja mereka, tapi kerja-kerja kamu, perbuatan-perbuatan kamu. Tu. Yang keduanya menarik juga tentang kasar tadi disebut oleh Tuan Guru kita, ialah berkait dengan minimumkan impact. Kita ni suka impact maksimum ke? Kan? Seronok tengok impact maksimum. Kita sekarang sedang usaha supaya kita tak akan mampu menolak banjir. Banjir akan berlaku. Ya, musibah apa saja akan berlaku kerana Allah sendiri pun menyebut kita pasti akan diuji sampai ke akhir hayat kita. Kerana setiap saat, setiap waktu kita diuji. Cuma persoalan tadinya ialah daripada pihak kasarnya ialah meminimumkan impak yang berlaku kalau berlaku banjir dan sebagainya. Ya, moga-moga kita berdoa. Salah satu cara meminimumkannya ialah berdoa. Ya, kepada Allah, kembalikan diri kita kepada Allah.
Maka untuk pusingan terakhir pada malam ni tuan-tuan sekalian ya, saya konsep kalau saya lah, dia mengaji tak perlu banyak. Betul ya? Kalau mengaji banyak dia jadi alim. Ya ke? Tak ada, mengaji ni tak perlu banyak sangat. Yang kena banyak adalah amal. Ya, kerana kita berada di saat akhir kehidupan kita dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah. Yang demikianlah saya dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Tuan Guru kita Ustaz Ahmad Dasuki ingin menjelaskan kepada kita tips. Ustaz Hamdan minta tips. Tips bagaimana sepatutnya satu perkara, dua atau tiga perkara, empat perkara yang kita kena mengambil sikap pada diri kita di saat kita berdepan dengan musibah. Ya, falyatafaddal mashkura. Tuan-tuan, apa yang disebut oleh Tuan Guru Datuk Seri sebentar tadi pada diri kita ni, perkara yang pertama yang Allah dia nak sangat bila kita kena ujian ini, mulut kita sentiasa bersyukur pada Allah. Macam makcik tadi dah. Makcik tadi tu bila dia berhadapan dengan ujian dalam kekeluargaan, tak berhenti-berhenti bersyukur pada Allah. Tuan-tuan baca dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut ajaban di amril mu'min. Menjadi takjub dalam hidup orang mukmin. In amrahu lahu khair. Semua yang terjadi dalam hidup dia, semuanya jadi cantik, jadi baik pada diri dia. In asabatud darra sabara, fakana khairan lah. Kalau dia kena musibah, dia sabar. Itu yang terbaik dalam hidup dia. Wa in asabatul khaira syakara, fakana khairan lah. Kalau dia kena ujian-ujian yang memberi nikmat dalam hidup dia, dia syukur pada Allah. Itu pun yang terbaik dalam hidup dia. Rasulullah sebut, walaisa zalika illal mu'min. Tak akan terjadi perkara demikian. Mesti dia orang mukmin. Orang mukmin je yang belajar, mulut dia tak berhenti daripada sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan bila kita sebut alhamdulillah dalam musibah yang kita lalui, saya sebut ni dalam bentuk musibah yang umum, musibah dalam kekeluargaan ataupun musibah diri sendiri. Diri kita ni, kadang-kadang kan orang kita bila tahu-tahu dia kena COVID, dia jadi down perasaan dia. Dia jadi rasa, aku ni pengotor betul sampai kena COVID. Aku ni jahat ni kerana tak ada orang nak dekat dengan aku. Dia jadi perasaan demikian. Ni orang yang kena COVID kan, dia akan rasa demikian. Tambah-tambah orang pula tahu, engkau kena COVID, jangan dekat-dekat dengan aku. Dia akan sebut demikian. Tapi di saat tersebut, apa yang perlu kita buat? Syukur. Syukur ni di antara tip yang utama dalam hidup orang mukmin. Allah dah sebut dah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku akan tambah lagi. Allah tak sebut tambah apa dia, tapi Allah sebut aku akan tambah pada diri kamu. Tapi Allah sebut wala in kafartum. Tapi Allah pesan, kalau kamu kufur, bila kena musibah tak sembahyang. Kena musibah kamu tak tutup aurat. Kena musibah kamu dah langgar syariat. Kamu kufur dia. Inna azabi lasyadid. Azab aku amat pedih. Azab yang aku sediakan pada diri kamu ni amat pedih. Kerana ujian ini untuk menjadikan diri kamu terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bertahanlah dengan kesabaran. Dalam hidup kita ni kena berlatih sabar. Sabar tu, macam mana sabar? Imam Ghazali sebut, pada 3 keadaan sabar. Sabar waktu mana taat, sabar waktu mana susah, sabar waktu mana senang. 3 ni Imam Ghazali ajar pada kita, sabar sepanjang masa. Berlaku zaman Rasulullah, ada seorang perempuan yang dia menangis di atas kubur dia. Dia menangis esak-esak. Rasulullah lalu kawasan kubur tu. Bila Rasulullah lalu, Rasulullah pergi tengok perempuan ni menangis, meraung, mengatap di atas kubur ni. Pukul kubur ni. Lalu Rasulullah sebut, ya ummah, isbirillah wattaqi, ittaqillah wasbiri. Rasulullah sebut, ibu, Rasulullah sebut, takwalah pada Allah dan sabarlah. Rasulullah sebut demikian pada dia. Paling ibu tersebut, perempuan tu paling pandang Rasulullah. Dia pun sebut terus, ilaika anni. Kamu ni siapa dengan aku? Dia sebut, innaka lam tusab bi musibati. Kamu sedap dah cakap sedap.
Yang kamu tak kena macam aku kena, disebut. Aku ni yang menanggung. Engkau tak menanggung. Disebut demikian. Dia tak kenal Rasulullah. Falam ya'rifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kenal. Ini Rasulullah yang nasihat pada dia. Rasulullah. Bila disebut begitu, ilaika anni. Pergi jauh kamu dengan aku. Dia halau Rasulullah. Rasulullah pun paling terus jalan terus. Jalan tinggalkanlah ibu tadi. Rasulullah tak sebut aku ni Rasulullah. Rasulullah tak bagi tahu yang aku ni sedang mengajar kamu. Tapi Rasulullah pergi jauh. Bila Rasulullah pergi jauh, datang seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebut, innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tahu tak ibu? Yang ibu halau tadi tu Nabi. Nabi pun kena halau. Nak sebutnya, kita ni kalau kena tarik tauliah tu biasa je lah. Kalau Rasulullah pun kena macam tu. Padahal dia ni orang perempuan Islam zaman Rasulullah. Tak kenal Rasulullah. Bayang, dalam hidup kita ada orang yang macam tu. Kemudian, dalam keadaan yang demikian, ilaika anni dia halau sebut. Tu Nabi. Bagi tahu Nabi saja. Tergamam dia. Allah, dia kata tak tahu. Nabi dia sebut, tolonglah tunjuk sikit kat mana rumah Nabi. Boleh tak tunjuk kat kami mana rumah Nabi? Lalu dia ditunjuklah rumah Rasulullah. Dia pun pergi rumah Rasulullah. Dalam hadis tersebut, falam yajidhu bawabin. Rumah Rasulullah tu tak ada pengawal rupa-rupanya. Tak ada bawab dipanggil. Kalau orang Arab Mesir dia tahulah bawab ni. Ana belajar dekat Mesir dengan Ustaz Ni Bakri. Terkenal ada bawab dia panggil. Bawab ni maknanya penjaga bangunan tu. Dan setiap rumah yang bangunan tu dia kena bayar pada bawab ni tiap-tiap bulan. Dia gaji dia, upah dia. Kenapa? Kerana dia jaga bangunan ni. Rumah dia tu dengan anak isteri dia duduk kat rumah tu lah pengawal. Dia panggil demikian. Rumah Rasulullah ni tak ada pengawal. Dia pun bagi salam kepada Rasulullah. Bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah pun keluar. Rasulullah jawab salam ibu tersebut. Rasulullah sebut, innamas sabru inda sadmatil ula. Rasulullah sebut, sabar ni bila mula-mula kena. Rasulullah sebut. Rasulullah buka pintu tu. Rasulullah jawab salam ibu tersebut. Rasulullah sebut, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar ni waktu mana mula-mula kamu kena. Bila kamu mula-mula kena dapat saman, senang cerita. Kamu dapat saman tu, kamu boleh sabar ke tak sabar? Waktu tu nak menyumpah ke nak kata apa ni? Ni waktu mana demikian? Waktu mana mula-mula kamu kena tu, kamu boleh bertahan. Itu sabar yang sebenar. Disebut demikian. Dan hadis tu berakhir dalam nak ajar pada kita, bila kita kena musibah, belajar sabar. 2. Yang ketiga, dianya ialah kena istiqamah dengan Islam. Jangan lari daripada Islam. Orang kita ni kalau kena ujian, dia tak sedar bagaimana dia nak kawal ujian tadi. Akhirnya dia buat benda yang khurafat. Na'udzubillah min dzalik. Tu yang panggil tok bomo hujan tu. Panggil letak dengan macam-macam gaya. Ni tak istiqamah dengan Islam. Panggil letak dengan tembikai, letak dengan buah labu, macam-macam gaya ni kan. Nak sebutnya, ni kamu tak istiqamah dengan Islam. Bila kita kena musibah, kena bertahan dengan Islam. Wattinu anfusakum. Kamu jangan lari daripada Islam. Jangan. Orang kita ada kes yang saya pengalaman bila merawat ada seorang ibu. Seorang ibu tu, bila kita baca ayat ru'yah, baca ayat ru'yah tu, besar perut dia. Semakin besar. Macam mengandung 9 bulan. Semakin besar. Lepas tu keluar daripada mulut dia. Babi. Sebut, ibu tu sebut. Kita kata, babi apa ni? Kenapa sebut macam ni? Panggil anak-anak dia. Panggil anak-anak. Kenapa ni ibu ni sebut babi ni? Masing-masing paling di antara satu sama lain. Cerita lah, katanya kakak dia. Kakak tersebut suruh abang dia bagi tahu. Sebutlah apa benda. Alah, abang ni arkitek. Yang ni pula lawyer. Yang ni doktor. Adik-beradik ni. Semua ni profesional. Tapi lama kita tanya kenapa, apa cerita? Dia pun jawab,
Terus terang je lah Ustaz. Sebelum daripada kami panggil Ustaz ni, kami panggil Tok Bomoh sebelum daripada. Tok Bomoh tu minta kepala babi tunggal disebut. Kepala babi tunggal. Nak sembuhkan mak ni, kena sembuhkan dengan kepala babi tunggal. Macam mana dengan kepala babi tunggal? Kami cari seluruh Malaysia Ustaz. Kepala babi tunggal. Jumpa. Jumpa kat mana? Jumpa kat Raub disebut. Buat malu je orang Raub ni. Namanya. Jumpa kat Raub. Beli RM10,000. Kepala babi tunggal. Tusuk dengan jarum. Cucuk dengan jarum. Lepas tu, bungkus dalam kain putih. Tanam depan tangga rumah. Dekat mana? Dekat depan tangga rumah. Gali. Kita sebut gali balik. Gali balik. Bila gali balik, bom busuk. Allah saja yang tahu. Gali. Kemudian turun perut ibu dia. Elok dia kembali. Manusia ni kalau dia terdesak, dia langgar syariat. Saya nak sebut begitu dalam hidup. Dia terdesak, dia kata kami tak ada pilihan Ustaz. Datuk Bomoh kata nak kepala babi tunggal, kepala babi tunggal kan macam mana? Ni nak sebutnya kita tak yakin dengan Islam. Jangan. Bila kita berhadapan dengan musibah, tak ada jalan dalam hidup kita penyelesaian kecuali Islam. Islam je boleh menyelesaikan masalah hidup ni. Tuan-tuan bincang pasal banjir, mesti kembali pada Islam. Bincang pasal COVID, mesti kembali pada Islam. Bincang pasal musibah apa pun dalam hidup, al-Islam wal hal. Islam mesti menyelesaikan. Islam ni Allah turunkan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hidup manusia. Kalau kita tak istiqamah dengan Islam, kita nak harap pada siapa? Nak harap pada orang kafir yang istiqamah dengan Islam. Mana mungkin jadi demikian? Kalau orang Islam sendiri pun tak percaya pada Islam, pelik kan? Pelik orang kita ni. Orang Islam sendiri pun tak percaya pada ajaran agama. Dia ingat ke agama ni hanya untuk sembahyang, puasa, zakat, begitu saja. Islam ni cara hidup kita, way of life, cara hidup. Macam mana segala masalah dalam hidup kita. Sampai Sayyidina Ali kata, kalau aku hilang tali kasut, aku cari dalam Quran, aku akan jumpa. Kat mana tali kasut? Nak sebutnya gambaran al-Islam huwal hal. 3. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu bertelagah di antara satu sama lain, kembali pada Allah dan juga kembali pada Rasul. Itu cara dalam hidup kita, itu kembali pada Al-Quran, kembali pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pun sebut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kamu kena pegang teguh dengan tali Allah semua sekali. Jangan pecah belah, katanya Allah. Itu cara demikian. Yang keempat, bila kita kena musibah, cari orang alim. Jangan cari orang yang fasik. Jangan. Siapa yang berhadapan dengan musibah, carilah orang alim. Kita ni kan kalau ada Rasulullah, lau kana bainana rasul. Kalau ada di kalangan kita ni Rasul, mesti kita di antara orang yang sentiasa pergi dekat dengan Rasulullah. Dalam hidup kita ni, Rasulullah tak ada dah. Kita kena akui hakikat itu. Yang ada pada kita, al-ulama warasatul anbiya. Orang alim je pewaris Nabi. Janganlah kita cari orang yang buat maksiat dan jangan kembangkan maksiat. Jangan. Bila kena musibah, cari orang soleh. Bertawassullah dengan kesolehan dia. Saya nak sebut, maknanya orang soleh yang masih hidup. Jangan bertawassul dengan orang soleh dah mati. Tak boleh. Syirik pada Allah. Tak boleh. Kalau ada orang kata, orang yang dah mati itu boleh tolong kita lagi. Tak betul. Bukan syariat Islam ajar demikian. Syariat Islam diajar, hidup ni bertawassul dengan siapa? Orang soleh yang masih lagi hidup. Itu cara demikian. Dah mati, in qata'a amaluhu illa thalatha. Putus amalan-amalan dia kecuali 3. Tu kena betulkan baliklah. Di kalangan kita kan, orang kita ada yang pergi ke kubur-kubur, bagi tahu pada kubur, tolonglah, bantulah saya begini. Jangan. Tapi kita pergi cari orang soleh. Tok Guru, saya ada masalah dalam hidup. Masalah saya begini-begini, tolonglah doa sikit pada Allah. Biar Allah dengar doa Tok Guru. Oleh kerana kesolehan Tok Guru, Allah dengar, doakan untuk saya. Itu cara dalam hidup kita. Jangan jauh
dengan orang alim. Bila habis dah benda tersebut, orang alim ni dah tak ada dah, itu tanda kita berada pada saat dunia nak kiamat. Allah mati dah orang-orang alim. Tak ada lagi dah orang-orang alim. Maka di saat mana ada orang alim ni, jangan dicerca, jangan dimaki, jangan terlibat dengan orang kafir yang mencerca dan maki para alim ulama. Kita biar kita duduk dengan orang soleh. Jangan kerja kita ni, orang kita ditulis dalam Facebook, ni bukan ulama, ni ular dalam semak. Sedap je dia tulis. Ni ustaz ni bukan boleh pakai, ni penunggang agama. Sedap je dia sebut. Di antara kamu dengan doa ustaz ni mana besar di sisi Allah? Sekali je ustaz ni angkat tangan doa, bergegar arasy Allah. Doa kamu tu nak naik satu tingkat pun tak lepas. Beza dipanggil. Orang alim ni dia ada kelebihan yang tersendiri. Walaupun dia ni ada kelemahan tersendiri, tapi kelemahan itu tidaklah menjadikan dia hina dina di sisi Allah dibandingkan dengan kami. Itu cara demikian dalam hidup kita. Orang alim ni dia ada kedudukan yang tersendiri di sisi Allah. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Allah sebut dalam hadis kursi, dia sebut siapa yang berani buat khianat pada wali-wali aku, orang-orang salih di kalangan aku, faqad adzantuhu bil harb. Aku istiaf perang dengan orang tersebut. Allah sendiri sebut, aku akan perang dengan siapa yang lawan orang-orang yang disayangi di sisi Allah. Siapa orang alim tu? Kita semua ni kena jadi orang alim. Tuan-tuan janganlah tuan-tuan kata, tak boleh ustaz, saya ni nak jadi ustaz pun tak boleh, baru nak start dia sebut. Saya ni tak ada harapan nak jadi orang alim. Tak boleh, kita kena dalam hidup kita. Semakin berusia, semakin soleh. Semakin berusia, semakin alim, semakin banyak ilmu yang kita belajar. Tuan-tuan buat apa lepas maghrib dalam hidup kita? Lepas maghrib kita, takkan tengok Tom and Jerry juga kita. Lepas maghrib dalam hidup kita, nambahlah ilmu dalam hidup kita dengan menambahnya yang disebut dengan umur kita. Bila kita menambah ilmu, naiklah kedudukan kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sebut demikian kan? Semakin kamu belajar, semakin Allah angkat darjat. Darjat. Dan darjat kita ni sampai 100 darjat. 100 darjat. Tuan-tuan bayang, syurga Allah sediakan sampai 100 tingkat. 100 tingkat. Tingkat yang ke-99 tu, tak boleh nak cerita dah, hebat ni. Tuan-tuan baca dalam hadis Rasulullah cerita tentang syurga tingkat yang tamu. Syurga tingkat yang kedua. Sampai yang ketiga tu tak boleh nak cerita dah. Sebut gambaran terlalu hebatnya Allah sediakan. Nak sampai ke tingkat Firdaus yang disebut demikian. Kita mesti dalam hidup kita jadi demikian. Sehingga kan bila kita berhadapan dengan ujian, kita akan jadi sabar. Sabar maksudnya kita teguh dengan agama Allah. Kita tak lari dengan perintah Allah. Bila kita berhadapan dengan ujian, dengan keadaan yang kita dibantu dan ditunjukkan jalan-jalan macam mana kita nak berhadapan dengan ujian demikian. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Ya, satu pencerahan tips bagaimana kita melalui ujian. Cuma nak tekankan satu perkara lah yang paling besarnya, istiqamah dengan Islam. Walaupun ujian ditimpa kepada kita dalam soal apa sekalipun, dalam bidang apa sekalipun, istiqamah dengan Islam sehingga kita bertemu dengan Allah. Ya, sebagaimana ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan-tuan, ni mengikut pengalaman saya kali pertama jadi moderator di sini. Ni pengalaman pertama saya moderator di sini. Jadi saya nak skip satu pusingan sebab saya nampak wajah-wajah tuan-tuan begitu sekali memahami apa yang sedang dibicarakan, iaitu soalan tidak akan dibuka. Sebab saya nampak pada wajah tuan-tuan begitu sekali khusyuk, alhamdulillah. Jadi saya terus pusingan terakhir nak bagi kepada Tuan Guru Datuk Seri kita untuk kesimpulan yang terakhir. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengerusi, kepada Ustaz Mat, para jemaah sekalian. Kita hanya boleh dekat dengan Allah waktu susah kalau kita ingat pada Allah waktu kita senang.
Kalau waktu senang kita ingat pada Allah, waktu susah kita akan lebih jauh pada Allah. Ya. Sebab tu disebut, ingatlah pada Allah waktu kita senang, semoga Allah ingat pada kita bila kita susah. Sebab tu kita jumpa hadis Nabi. Nabi sebut, kadatil fakri an yakuna kufra. Hampir-hampir orang fakir jadi kafir. Sepatutnya bila dia susah, dia dekat dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik, bila mari musibah, tuan-tuan tengok, kalau azan waktu tsunami di Aceh, sekitar masjid Aceh tu ialah Masjid Baitur Rahman tu ialah kemah-kemah. Waktu azan subuh 2 orang je sembahyang. Sama juga. Sebab apa? Sebab kita tak mungkin boleh berubah dalam setiap waktu. Sebab tu konsep yang disebut tadi lah istiqamah dengan amalan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baiklah kamu pada makhluk Allah sebagaimana Allah buat baik pada kita, bukan sebagaimana orang tu baik pada kita. Ya. Sebab itu yang paling penting, bila berlaku musibah, kita tengok kita. Pasal apa? Saya memang mak saya ajar sejak kecil, bila berlaku satu perkara, jangan salahkan orang. Cuba tengok apa kita buat. Ada tak kesalahan pada hari ini? Ada dosa kita buat? Sebab Allah nak ampun dosa. Atau cari-cari mungkin tak ada dosa pada hari berkenaan, tak ada dosa secara zahir, mungkin Allah nak ampun dosa kita atau nak kajian kita. Sebab tu yang penting ialah kita sentiasa baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang buruk sangka dengan Allah, sebab tu dia maki, dia cerca sampai dia boleh murtad, dia boleh syirik. Dengan musibah tu dia menyalahkan Allah. Sebab tu bila dia start salahkan orang tu, salah orang ni, salah tu, salah ni, akhirnya dia sampai pekat, dia akan salahkan Allah. Ada satu kisah yang agak menarik. Seorang suami beli temikai, balik ke rumah, isteri seronok gembira. Bila belah temikai tadi, temikai tu tak masak, tidak merah. Lalu isteri dia beletih. Apalah beli temikai pula tak masak betul apa semua. Dia makan tawar pula. Apalah dah lah tak masak tawar pula. Dia mungut saja. Akhir suami dia pergi dekat dia. Kamu mungut siapa, kata dia. Aku nak tanya, kamu mungut pada siapa? Kamu mungut pada aku? Aku pun nak beli yang masak, yang manis, yang merah. Atau kamu mungut pada tukang yang jual? Yang jual pun nak jual yang masak, yang manis, yang merah. Atau kamu mungut pada yang petani? Petani pun dia nak buah yang baik, yang masak, yang manis. Hakikat sebenar siapa dia? Dia akan sampai peringkat, dia akan menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu berapa ramai bila berlaku musibah, ada yang tak boleh terima hakikat. Ya, lalu dia menyalahkan. Sebab tu yang penting bagaimana Nabi sebut hadis ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salal jasadu kullu. Ya, nilai itu. Ada hukama yang menyebut agak menarik dia punya konotasi dia. Dia kata jadilah anda seumpama lebah yang tabiinya mencari madu, mencari kebaikan. Walaupun dia masuk dalam kawasan penuh dengan sampah, tapi dia akan cari tempat yang madu. Dia akan cari bunga walaupun longgok sampah. Jangan anda jadi seumpama lalat langau, tabiinya mencari bangkai. Walaupun duduk dalam kebun bunga sekalipun, dia akan mencari keburukan. Sebab tu kalau tuan-tuan cari kesalahan, tuan-tuan akan jumpa kesalahan sebab kita cari. Ya, nak cari kelemahan orang tu, kelemahan orang ni, kelemahan. Akhirnya kita rasa semua orang lemah, bukan kita. Semua orang salah, bukan kita. Dan ini yang sedang berlaku. Ya, bila berlaku, tengok maki hamun, cerca, keluar kalimah-kalimah. Kalimah-kalimah yang tak sepatut keluar pada mulut seorang mukmin. Ya, tulisan dia cerca, maki hamun. Ya, kalimah-kalimah yang memang tak wajar keluar pada mulut orang beriman. Ya, tapi kenapa keluar? Dia akan keluar apa yang sedang disembunyi oleh hati, maka akan dikeluar oleh lidah kita dan sebagainya. Ya, sebab tu saya nak simpulkan bahawa pentingnya kita istiqamah dengan amalan. Ya, tuan-tuan, ada amalan yang kita kena jaga, jangan tinggal lah. Jangan tinggal. Ya, susah macam mana menjaga. Contoh, ya, kalau bab semayang jangan tinggal tahajud, walaupun sekadar 2 rakaat jangan tinggal. Qabliyah, ba'diyah, fardu, semayang sunat duha. Ini semayang yang kita kena jagalah. Yang kedua, Quran. Ya, mulakan pagi, tuan-tuan ada handphone semua. Jangan start pagi buka Facebook. Jangan buka WhatsApp. Start pagi buka handphone ni, buka Quran dulu. Baca Quran dulu. Biarlah baca 1 muka, 2 muka dulu. Sebab berjam-jam handphone kita ni yang menghabiskan masa kita. Dan kita start buka, tuan-tuan, kita tak sedar.
dia mengambil waktu zikir kita, dia mengambil waktu baca Quran kita, dia mengambil waktu hubungan kita sebut tadi. Ni jumpa kawan ni, telefon, jom minum sekali. Lama tak jumpa, seronok. Sampai di kedai masing-masing hal masing-masing. Ya. Masa ajak tadi bersungguhlah, berialah. Ya. Sebab tu ya, kalau kita jumpa kawan, tutuplah handphone sekejap. Tak ada orang pergi main bola bawa handphone tengah padang. Ya. Jadi kita sentiasa dalam keadaan begitu. Sebab tu kita, dan tak boleh elak juga, ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya, ayat yang dibacakan tadi, ya, berhujung pada ayat tersebut ialah iza asabatu musibah qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Yang pertama Allah suruh kita sabar dan Allah suruh kembalikan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar ni ucapan mudah tapi nak praktik payah. Melainkan cara yang paling baik sentiasa berwudu. Sentiasa berwudu. Ya, bila Muawiyah bin Abi Sufyan berdepan dengan seorang hamba Allah, mari depan dia keluar kalimah-kalimah yang sangat kesat, lalu Muawiyah menggigil nak marah. Dia masuk ke dalam bilik dia. Kata pengawal dia, kami menjangka Muawiyah akan keluar dengan pedangnya dan memancung laki-laki tersebut. Tiba-tiba Muawiyah keluar dalam keadaan basah mukanya. Maka orang tanya dia, kami menyangka engkau keluar dengan pedang. Kata Muawiyah, aku sangat marah pada dia, tapi aku tahu marah daripada syaitan, syaitan daripada api. Lalu aku sejukkan dengan wuduk. Ya, lalu aku sejukkan dengan wuduk. Maknanya sentiasa dalam keadaan wuduk. Ya, mudah-mudahan kita yang lain, saya kira kita banyak ruang yang kita boleh dapatkan ilmu daripada apa yang kita bincang malam ini. Sebanyak insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala beri sabaran sahabat-sahabat kita di musibah. Allah Taala beri pahala kepada kita yang menolong, yang menyumbang, yang bantu. Dan Allah Taala mengelak negara kita daripada musibah yang teruk. Negara kita tak ada gunung berapi, negara kita tak ada gempa bumi, negara kita tak ada ribut puting beliung, tapi negara kita Allah uji dengan banjir. Ya, banjir dan sedikit kemarau. Ya, wallahu alam. Ya, sekasa telah untuk malam ni minta maaf banyak salah silap. Ya, mudah-mudahan diberkati Allah Taala majlis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tidak ada satu ucapan yang layak kepada dua panel kita pada malam ni. Pertama, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki Amdurani. Yang keduanya panel Datuk Seri Tuan Guru kita, Tuan Ibrahim Tuan. Jazakumullah khairul jazak. Dan terima kasih juga kepada tuan-tuan muslim muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, yang pada malam ni sudi agak panjang juga. Dah minta maaf banyak-banyak. Mungkin ni kali pertama saya lah khususnya menangani forum ni. Walau bagaimanapun alhamdulillah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.